Pelaksanaan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Aspek ketamadunan ilmu bahasa dan sastra tidak harus dilupakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dalam era yang dikuasai digitalisasi dan kecerdasan buatan AI, aspek itu merupakan kekuatan nilai dan akhlak sesebuah masyarakat. Tegas beliau, negara juga tidak boleh berkembang tanpa pembinaan tamadun. Kita kan bicara soal karamah insaniyah. Maka manusiawi itu tidak mampu dibentuk hanya dengan kerangka teknologi dan sains dan digitalization. Dia dibentuk dengan bahasa dan budaya. Maka walaupun ada pandangan-pandangan yang serong menganggap bahawa seni dan sastra dan budaya itu tidak relevan, kita tidak boleh menerima fahaman cetek sedemikian. Kerana yang kita bicarakan itu mengangkat martabat bangsa. Bagi merealisasikan perkara itu, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP perlu dijadikan sebagai gedung budaya dalam pembinaan sebuah negara yang bertamadun. Beliau berucap merasmikan seminar fikrah Siddiq Fazil di Dewan Bahasa dan Pustaka di Ibu Negara. Isu pelajar pelatih tidak dibayar allowance ketika menjalani latihan industri. Perdana Menteri berkata beliau sedang menunggu laporan berkenaan perkara itu daripada Kementerian Sumber Manusia. Apabila dapat kita sampai ke Kementerian Kewangan dan kepada saya akan ambil tindakan yang wajar. Dia bawa dah sekarang, dia KSM dah ambil. Sekarang ini sudah diangkat. Saya tunggu laporan. Sebarang cadangan bagi mewujudkan akta khas untuk melindungi kebajikan pelajar pelatih akan diteliti. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan seminar fikrah Siddiq Fazil di Dewan Bahasa dan Pustaka DBP di Ibu Negara. Pemimpin perlu fahami perlembagaan persekutuan agar sebarang kenyataan dikeluarkan tidak menimbulkan sandiwara politik. Perdana Menteri membidas Menteri Besar Kedah yang mendakwa Pulau Pinang masih hak Kedah. Walaupun ada perjanjian 100 tahun dulu, 1000 tahun dulu, dia ada perjanjian mutakhir penubuhan persekutuan tanah Melayu, Malaysia, dan itu jelas. Saya nak ucap dari segi sandiwara politik soal lain, tapi sebagai seorang menteri besar, saya fikir wajar terikat dengan undangan. Saya boleh komen ini berdasarkan ulasan Ketua Negara yang cukup keras dalam bidang ini, iaitu menghormati perjanjian perlembagaan yang diperkenan oleh semua raja-raja Melayu termasuk Sultan Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menafikan dakwaan beberapa pemimpin PAS bahawa ada wakil daripada kerajaan menawarkan kepada parti itu untuk bekerjasama dalam kerajaan perpaduan. Tegas Datuk Seri Anwar, beliau sama sekali tidak dimaklumkan berhubung perkara itu dan ia tidak pernah dibincangkan di peringkat pimpinan tertinggi kerajaan. Kertas Putih Kesihatan akan dibentang di Kabinet minggu depan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata Kertas Putih Kesihatan itu akan dibentang pada persidangan Dewan Rakyat selepas mendapat persetujuan Kabinet. Dan kita akan bawa kepada Kabinet, ya, dan ini kita akan laksanakan insya-Allah dalam sesi Kabinet yang akan datang. Dan kita juga sebelum itu telah melaksanakan engagement juga dengan Perdana Menteri dan juga menteri-menteri yang lain untuk kata buy-in lah. Jadi terakhir nanti kita bentang kepada Kabinet. Dan selepas daripada itu dan memang kita jangkakan dan kita sedang mendapatkan tarikh sebenar untuk kita dapat buat pembentangan itu di Parlimen. InsyaAllah memang saya menjawab terus soalan yang tadi itu memang betul. Kita dah pun dapat persetujuan daripada setiausaha Parlimen untuk kita bentangkan di sesi Parlimen yang akan datang ini. Beliau berkata demikian pada sesi taklimat media berhubung Kertas Putih Kesihatan di Ibu Negara. Kertas Putih Kesihatan menggariskan 4 tonggak dan 15 strategi reformasi kesihatan.
Taklimat berkaitan Kertas Putih Kesihatan dibentangkan oleh Pengarah Bahagian Perancangan KKM Dr. Rozita Halina Tun Husin yang turut disertai kira-kira 50 wakil media tempatan. Dr. Rozita berkata tujuan Kertas Putih itu dibangunkan adalah untuk mengemukakan cadangan penyelesaian secara berfasa dari segi reformasi penyampaian perkhidmatan, pembiayaan, takbir urus dan organisasi merangkumi tempoh 15 tahun. Keutamaan diberi kepada penjagaan kesihatan primer mesra rakyat yang menekankan penjagaan promotif dan preventif. Selain itu, memperkukuh fungsi kesihatan awam termasuk kesiapsiagaan mendepani krisis kesihatan. Seterusnya, meningkatkan pelaburan untuk kesihatan sambil mengurangkan perbelanjaan rakyat menggunakan wang sendiri. Kertas Putih Kesihatan merupakan permulaan proses reformasi sistem kesihatan di Malaysia. Antara tegas strategiknya, memastikan kemampanan pembiayaan penjagaan kesihatan dengan mempelbagaikan sumber pembiayaan iaitu tertumpuan khusus kepada pembangunan skim insurans kesihatan nasional. Malaysia bakal melaksanakan pelan hala 7 peralihan tenaga secara berfasa bermula bulan depan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia berpaksikan agenda sifar bersih negara dengan mengenal pasti inisiatif impak utama dan rancangan pelaksanaan untuk 2 dekad akan datang. The first phase in end of June to be announced. Basically, the strategic projects and initiatives, and these are specifics. Hydrogens, large solar farms, specialized RE industrial zones, with the companies that are doing it and the investments that will be involved. Manakala fasa 2 yang dilaksanakan Ogos ini akan memfokuskan kepada pembaharuan perundangan dan pembiayaan insentif bagi mempercepat peralihan tenaga. Bercakap selepas menyampaikan ucap tama pada siri persidangan AFIN 2023, jelas beliau ia membabitkan nilai pelaburan mencecah RM637 bilion, jumlah yang bakal membentuk semula lanskap tenaga boleh diperbarui di rantau ini. Sementara itu, negara telah meningkatkan sasaran kapasiti tenaga boleh diperbarui daripada 45% kepada 70% menjelang 2050. Malaysia yakin pertemuan bersama pimpinan tertinggi Kesatuan Eropah EU di Brussels hari ini bagi membincangkan pelaksanaan peraturan anti penebangan hutan EUDR akan membuahkan hasil positif. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi, ini sesi libat urus pertama melibatkan pimpinan tertinggi negara bersama EU berkaitan EUDR. Perinciannya bersama Farahiyah Zubair. Antara barisan pimpinan tertinggi EU yang akan bertemu dengan Datuk Seri Fadilah termasuk Pesuruhjaya bagi Persekitaran Laut dan Perikanan EU, Virginijus Sinkevicius. Now we need to engage with them so that coming out from that regulation later on, the guideline must be clear. What do they want to do? How are they going to audit? What are the auditing process and so on? These are the things that we need from them. There must be clarity in terms of guideline, not only the rules but also guideline. Beliau bercakap pada sidang media bersama wartawan Malaysia yang membuat liputan bagi misi perdagangan bersama Malaysia-Indonesia di bawah Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC ke EU. Jelasnya pelaksanaan piawaian minyak sawit mampan MSPO sudah cukup untuk membuktikan komitmen Malaysia terhadap piawaian kemampanan yang komprehensif. Pematuhan terhadap MSPO juga berada pada kadar yang tinggi iaitu 98% bagi perladangan termasuk pekebun kecil dan 96% bagi pengilang. Datuk Seri Fadilah turut menegaskan komitmen kerajaan bagi menentang sebarang amalan perdagangan bersifat diskriminasi terhadap sektor agri-komoditi. Piawaian MSPO membuktikan komitmen dan usaha bersungguh-sungguh Malaysia untuk menyediakan minyak sawit yang mampan dan bebas penebangan hutan. Justru Malaysia melihat tiada keperluan untuk menambah lagi kos dan beban kepada industri sawit khususnya pekebun kecil kerana ini hanya akan memberi kesan negatif. Laporan Farahiyah Zubair bersama juru kamera Wan Ahmad Dasuki dari Brussels untuk TV1. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun.
bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Inilah maksud negara madani. Kembali kepada asas, menjadikan masjid sebagai pengkalan majlis ibadah dan ilmu, dan menetapkan semua dasar pendidikan, ekonomi dengan semangat ihsan dan rahmah dan amanah supaya benar-benar mengangkat martabat dan darjat umat dan negara. Bagi rakan-rakan yang bukan Islam, semangat, nilai yang dipupuk, akhlak yang ditekankan, dan ihsan dan rahmah itu akan menjadikan Malaysia ini negara yang berpaut pada Islam tetapi cuba menyantuni semua sebagai kaum keluarga yang boleh bersama-sama cara aman dan penuh hikmah mengangkat martabat darjat harakat umat dan bangsa. Masih bersama berita perdana. Peralihan industri perkhidmatan Korea ke arah revolusi industri RI 4.0 tidak akan ketepi peranan pekerja manual. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, ia akan membantu meningkatkan kecekapan operasi dan produktiviti, kualiti perkhidmatan serta membolehkan pembelajaran dan pembangunan kemahiran baharu untuk pekerja. Berucap pada perasmian Hub Auto GDEX di Petaling Jaya, Fahmi berkata penggunaan teknologi IR 4.0 memberi peluang pekerja mempelajari kemahiran baharu bagi menumpukan tugas yang memerlukan kemahiran lebih tinggi. Dalam pada itu, Fahmi berkata syarikat Korea GDEX kini turut memberikan lebih tumpuan dalam penyelesaian keselamatan cyber dengan menggaji 230 orang dalam teknologi dan maklumat untuk melindungi data pelanggan mereka. Kerajaan merancang untuk melihat sumbangan ekonomi digital meningkat kepada 25% menjelang 2025. Dalam perkembangan lain, Hari Korea akan diperkenal sebaik sahaja penglibatan dan perbincangan dengan semua pihak berkaitan selesai dilakukan. Kewujudan rang undang-undang bagi menuntut platform enjin carian gergasi membayar kandungan berita kepada syarikat media tempatan mampu menyelamatkan industri media untuk terus kekal relevan. Bagaimanapun pelaksanaannya perlu jelas dan konsisten.
berusaha untuk mewujudkan rang undang-undang ini setidak-tidaknya mampu menyelamatkan mereka, dan apa yang lebih penting, industri ini kekal relevan dan mungkin akan terus berkembang di masa akan datang. Kita juga tidak mahu sebarang pihak terkesan ataupun mendapat natijah yang negatif hasil daripada kewujudan rang undang-undang ini, sebab kita perlu menghasilkannya dalam situasi ataupun suasana yang harmoni di mana semua pihak dapat menikmatinya. Mekanisme yang kita perlu untuk menuntut pembayaran kandungan berita kepada syarikat media tempatan juga perlu diwujudkan. Contoh mekanisme yang mungkin termasuk perjanjian pembayaran antara platform, enjin gegasi dan syarikat media tempatan. Penentuan bayaran yang adil berdasarkan nilai kandungan berita atau pengenalan model kepatuhan dan pengawasan yang memastikan platform enjin gegasi mematuhi undang-undang yang baru. Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital sedang meneliti permintaan industri media tempatan supaya membantu mendapatkan semula hasil perbelanjaan pengiklanan edX yang ketika ini dibulut secara tidak adil oleh syarikat gergasi teknologi antarabangsa. Pakej Durian Tourism 2023 dilancar di Tangkak, Johor. Platform untuk Tourism Malaysia merancakkan kembali pelancongan negara tahun ini. Menjadikan durian sebagai subjek utama, pelbagai pakej buffet durian ditawarkan di 6 negeri: Johor, Pahang, Selangor, Perak, Kedah dan Perlis. Majlis pelancaran di Happy Fruits Tangkak disempurnakan pengarah bahagian pembangunan pakej Tourism Malaysia, Shahrin Mokhtar. Menurut beliau, pakej ditawarkan serendah RM50 seorang untuk buffet durian sehingga pakej 3 hari 2 malam bermula RM1,740 dengan minimum tempahan 15 orang. Selain makan, pengunjung berpeluang merasai pengalaman mengutip durian dan belajar cara membuat tempoyak. Kali ini kita pelbagaikan, maksud dia bukan sahaja makan durian tapi juga makan buah-buahan lain dan juga dicampur dengan macam for example contohnya kita juga ada buat AQ pelancongan. Kalau di Lenggong umpamanya dia ada sejarah di situ, jadi kita cantumkan. Dan kalau ada aktiviti lain seperti pengembaraan, lasak semua kita cantumkan. Maksud dia option dia bukan saja makan durian, makan buah lain dan juga boleh buat aktiviti lain yang di kawasan sekeliling supaya penduduk setempat dapat benefit dia. Tahun lalu 106,000 pakej berjaya dijual. Untuk tahun ini, Tourism Malaysia menyasarkan 300,000 hingga 500,000 pakej. Sasaran itu berdasarkan potensinya menarik penggemar durian dari luar negara. Bagi penggemar durian, pakej yang ditawarkan berbaloi meskipun perlu berjalan jauh dari rumah mereka. Especially dari Segamat dan Tangkak, durian dia berbeza daripada negeri-negeri yang lain. Jadi sesiapa yang nak makan durian kena datang dekat Segamat, Tangkak dan Jementah. The best Johor States. Sebab dekat Tangkak ni dia special. Special and then dia punya harga murah dan kualiti durian dia lain daripada lain.